Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang terus setia dengan segmen Ibrah ni, ya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada dalam bulan Syawal, Puan Mas, ya. Dalam mood raya, dan kita tidak boleh lupa juga dari sudut sejarahnya pun ada peperangan-peperangan besar yang berlaku di dalam bulan Syawal. Dan pada hari ini, pada petang ini, kita ambil satu tajuk yang saya namakan sebagai Uhud dalam kehidupan. Sebab ini adalah cerita tentang para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim yang selepas melalui bulan Ramadan. Dan ternyata kita pun melalui situasi yang sama, iaitu ujian yang perlu kita pikul selepas berlalunya bulan Ramadan, iaitu terbebasnya syaitan dan hawa nafsu yang mesti kembali dikawal. Dan ternyata dulu orang-orang dahulu, para sahabat dahulu, mereka berperang dalam bentuk peperangan yang betul, peperangan yang sebenar. Tetapi kita hari ini, kita tidak berperang dalam arti kata peperangan yang seperti itu. Kita sebenarnya mesti faham satu perkara, yang kita ini ada juga peperangan. Dalam diri kita sendiri ada musuh sebenarnya. Dan peperangan ini adalah peperangan yang besar dan akan berterusan. Iaitulah peperangan dengan hawa nafsu. Dan cerita peperangan Uhud ini mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan perkara yang membabitkan nafsu, perkara yang membabitkan kesukaan kepada hasil keduniaan. Meskipun Nabi SAW ada bersama dengan para sahabat, tetapi tidak ada jaminan tidak berlaku kesilapan, tidak berlaku kesalahan, tidak berlaku keterlanjuran akibat daripada wujudnya musuh yang bernama hawa nafsu ini, Mas, ya. Dan perkara ini telah berlaku kepada para sahabat ridwanullahu alaihim, suatu pelajaran yang begitu besar kepada kita. Dan kebetulan, Mas, ya, kita nak sambut merdeka. Beberapa hari saja lagi. Tanya soalan, kita nak sambut merdeka ini, di samping kita mensyukuri, ya, nikmat keamanan negara daripada dahulunya pernah dijajah, jangan kita lupa dalam diri kita juga ada penjajah-penjajah yang mesti kita lawan, yang mesti kita sentiasa ingat musuh kepada diri kita, iaitu hawa nafsu yang bergerak melalui perut. Sebab itu kita berpuasa dulu. Betul. Dan juga syaitan yang bergerak melalui saluran darah dan telah pun dibebaskan. Baik, kenapa pentingnya kita mengambil ibrah daripada peperangan Uhud? Kerana, sidang pendengar, kalaulah Nabi SAW sentiasa menang dalam peperangan dia, peperangan yang berat sebelah ke, Nabi sentiasa menang. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang memetik daripada kata-kata Ibnu Hajar, nanti kalau Nabi sentiasa menang, susah nak beza siapa munafik dengan siapa yang tak munafik. So bila ada ujian kekalahan, bila ada ujian dalam bentuk musibah, ialah biasa manusia ni bila kena tekanan, di situ terserlah perangai yang sebenar. Betul lah. Kan? Sebab itu terserlah dengan jelas siapakah munafikin di dalam peperangan Uhud. Kerana berlaku sesuatu yang tidak pernah diduga, iaitu apa yang dikatakan sebagai suatu musibah dan kekalahan, ya, pada peringkat kedua peperangan selepas tentera Islam mendapat kemenangan sebenarnya dalam pusingan pertama. Dan kita penting, sidang pendengar, mengambil pelajaran daripada sikap Nabi SAW di dalam peperangan ini. Kerana Nabi tidak selamanya melalui kehidupan yang sentiasa putih. Putih ni maknanya cuacanya baik, gembira je, sentiasa gembira. Kalaulah sebuah filem, Mas, ya, tentang seseorang hero, tetapi cerita itu sentiasa memaparkan sisi seorang hero yang sentiasa disukai, sentiasa menang, pendapatnya sentiasa diterima, tidak ada kekalahan, tak ada ujian, semua orang senang.
saya rasa filem itu memang sangat membosankan. Betul. Kan? Sebab itu banyak cerita, dia akan menampilkan sisi cabaran dahulu. Baru kemenangan berlaku di hujungnya. Sebab itu, ini adalah satu siri peperangan. Daripada banyak peperangan, yang memaparkan sisi yang tidak berapa putih. Macam alam sekeliling kita lah. Allah tak buat cuaca ni sentiasa cerah. Malam yang sentiasa ada bintang. Macam lagu lukisan alam hijaz tu kan. Langit tak selalu cerah. Apa lagi? Malam tak selalu. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya ada ketika cuaca ini tidak begitu baik. Begitulah dalam situasi Nabi SAW dan para sahabat. Tidak semua peperangan Nabi diberikan kemenangan secara bantuan daripada langit. Tetapi ada situasi Nabi diuji dengan kekalahan dan kesilapan. Sebab kita yang hidup pada hari ini juga memerlukan model manusia yang menghadapi bukan sekadar kemenangan, tetapi kekalahan. Bagaimana untuk bersikap dengan sikap yang positif ketika ditimpa musibah. Bagaimana untuk react ataupun kita punya perangai ketika ada orang bawahan yang melakukan perkara yang tidak berdasarkan apa yang kita arahkan. Maka kita ada satu model daripada cerita Uhud ini, iaitu model apabila berlaku kesilapan. Bagaimana Nabi menunjukkan sikap. Kalau asyik betul, asyik menang, umat ini tak dapat ibrah secara menyeluruh. Sebab itu sidang pendengar, dalam peperangan Uhud, Nabi SAW diuji ya. Ini satu-satunya peperangan yang Nabi hampir terbunuh. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi. Kalau Nabi terbunuh dalam peperangan Uhud, saya kira Islam yang kita faham hari ini belum lagi sempurna. Mujurlah Allah Ta'ala jaga. Dari sudut fizikalnya, Nabi berdarah dalam peperangan ini. Dari sudut intelektualnya, banyak plan asal Nabi tidak dapat dilaksanakan. Contoh, plan asal Nabi bertahan di Madinah. Saya percaya sidang pendengar bukan kali pertama dengar perang Uhud ni. Jadi saya permudahkan dan mengambil cerita-cerita paling penting sahaja. Dari sudut intelektual, dari sudut strategi pun, banyak plan asal Nabi tak dapat ditunaikan. Nabi mahu bertahan di Madinah, tetapi Nabi meraihkan pendapat majoriti para sahabat ahli syura, iaitu kita tidak bertahan daripada dalam, kita keluar supaya menunjukkan keberanian dan imej kita. Yang keduanya, Nabi bersetuju dan Nabi buat strategi, dan strategi paling penting Nabi adalah letak satu barisan pemanah. Itu pun plan yang tak menjadi. Jadi macam mana Nabi punya sikap dalam situasi-situasi kritikal ini? Itu dari sudut intelektual, Mas. Dari sudut emosi, bapa saudara sendiri meninggal dunia, mati dibunuh di hadapan mata sendiri. Bagaimana Nabi punya sikap? Jadi ini adalah satu cabaran yang begitu kritikal dari segenap sudut. Maka sidang pendengar, kita sendiri pun dalam kehidupan kita, ada perkara-perkara yang kita tidak pernah duga akan berlaku pada kita. Maka apa sikap kita? Itulah yang saya suka namakan sebagai Bukit Uhud dalam kehidupan kita. Saya sebagai seorang pelajar contohnya. Saya sebagai seorang suami ataupun isteri. Ada perkara-perkara yang mungkin kurang menyenangkan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kerana anak-anak mungkin, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pemimpin di tempat kerja. Kadang-kadang dalam sehari, Mas, kita memikul kadang-kadang 4-5 perkara yang kurang menyenangkan kerana 4-5 peranan tadi. Maka, bagaimana sikap kita? Sebab itu, cerita Uhud adalah cerita yang sangat baik bagaimana untuk lihat Nabi SAW apabila dikritik, macam mana Nabi bila Nabi dikritik, Nabi diberikan pandangan yang tak memihak kepada pandangan dia. Ketika pandangan tidak diterima, bagaimana sikap Nabi dan kita dalam mesyuarat-mesyuarat di tempat kerja. Dan ketika pandangan kita tidak diterima orang, ada seorang dua yang sokong pandangan kita tu, yang sokong tu pula adalah orang yang bermasalah di tempat kerja. Macam mana tu? Ketika Nabi bersedih dengan kewafatan para syuhada dan bapa saudaranya Hamzah, bagaimana cara Nabi bersedih?
ketika ditimpa kekalahan mengejutkan, bagaimana Nabi menunjukkan sikap orang yang sedang kalah. Dan ketika Nabi berdarah, bagaimana sikap Nabi ataupun orang yang berdarah. Nabi telah menunjukkan kepada kita satu model orang yang dikritik secara berkualiti. Orang yang bersedih, tapi bersedih berkualiti. Orang yang moralnya sedang lemah, tetapi dalam keadaan yang masih ada kualiti. Orang yang berdarah, tetapi orang yang berdarah, tapi tetap ada kualiti. Maka saya nak sebut dalam masa yang ada ini, saya bawa sidang pendengar semua kepada 5 peringkat ujian besar yang berlaku kepada emosi, kepada Nabi SAW dan para sahabat. Dia ada 5. Saya simpulkan kepada 5. Sebelum, semasa dan selepas peperangan Uhud. Berdasarkan pengamatan saya, Mas, bila saya kaji beberapa peperangan besar yang berlaku dalam sejarah dunia, nak cari cerita perang yang menonjolkan aspek sikap lebih daripada strategi, payah. Tetapi dalam cerita Uhud, aspek sikap terlalu menonjol dengan sangat jelas. Maksud saya sikap positif seorang pemimpin yang bernama Rasulullah SAW. Mana ada cerita perang dalam bentuk macam ni? Susah nak jumpa. Dan kita pergi pada ujian pertama. Ujian pertama Nabi dalam peperangan Uhud adalah Nabi telah melihat dalam mimpinya sesuatu yang akan memberikan petanda kurang baik. Kata Ibnu Hisham dalam sirahnya, Nabi bermimpi lembu jantan, kalau tidak silap saya, disembelih. Ia akan memberikan tanda orang terdekat kesayangan Nabi akan mati, meninggal dunia, syahid. Kemudian pedang Nabi sumbing. Maafkan saya, pedang sumbing itu tandanya bapa saudaranya akan, ataupun orang terdekatnya akan syahid. Kemudian lembu jantan akan disembelih, ramai syuhada akan terkorban dari pihak Nabi. Dan yang ketiganya adalah Nabi memakai baju besi. Nabi dah tahu apa akan berlaku kesudahan dalam peperangan ini. Tapi Nabi tidak beritahu kepada para sahabat. Nabi memanggil mesyuarat. Kita sendiri kalau dah tahu ataupun tiba-tiba dapat mimpi sesuatu yang kurang menyenangkan akan berlaku dalam program yang akan kita buat contohnya, saya rasa kita mungkin sukar nak panggil mesyuarat. Kita akan terus guna kuasa kita untuk membatalkan program tu, kan? Sebab kita yang macam yakin dengan mimpi kita tu isyarat daripada Tuhan. Tetapi tidak. Nabi memanggil mesyuarat. Nabi tak beritahu apa yang dia mimpikan. Dan Nabi telah memanggil mesyuarat. Yang mana akhir mesyuarat ini yang Nabi panggil tidak menyebelahi pandangan Nabi sendiri. Kita kalau tahu ahli mesyuarat tak akan memihak kepada kita. Kita nak buat mesyuarat ke tidak? Tak. Tapi sikap Nabi, Nabi memanggil mesyuarat. Kata Syed Qutub dalam Fizilal, Nabi berhak untuk tidak memanggil mesyuarat. Tetapi Nabi memanggil mesyuarat sebab kesan daripada peperangan mesti dipikul secara bersama. Dia panggil collective responsibility. Nabi nak ajar berpasukan. Buat keputusan bersama, tanggung kesan secara bersama. Jadi Nabi mencadangkan suatu pelan bertahan. Nabi ni bila dia nak berperang, Nabi sentiasa mahukan strategi baru. Allah memantu Nabi dalam bentuk idea-idea yang sentiasa berbeza daripada peperangan-peperangan sebelumnya. Dalam peperangan Uhud, Nabi cadang untuk kita duduk dalam Madinah. Nabi tahu apa yang akan berlaku. So, lebih baik, lebih ringan mudaratnya bertahan dalam Madinah. Dan Nabi ada taktik tersendiri dengan cara bertahan bagi berdepan dengan kedatangan musyrikin Quraisy seramai 3,000 lebih. Tetapi para sahabat yang ramai tidak sempat join peperangan Badar. Mereka bersuara, tak boleh ya Rasulullah SAW. Kami ni dah lama berdoa untuk mati syahid. Kami dah lama berdoa untuk dapat saat ini untuk berperang dengan musuh. Kami mahu kita berada menunggu musuh di luar daripada Madinah supaya musuh tak nampak kita pengecut. Tetapi sidang pendengar, ketika cadangan ini dilontarkanlah, ketua munafik yang ada dalam majlis mesyuarat kata, kita mesti ikut pendapat Nabi kerana pendapat Nabi itu sebenarnya pendapat yang pastinya lebih diberkati. Orang munafik cakap nampak macam baik, tapi hati mereka penuh dengan sikap penakut, takut untuk keluar berjihad. Apa yang menarik? Ujian pertama Nabi lalui, ujian emosi yang tidak menunjukkan Nabi ada masalah pun. Nabi telah bersetuju dengan pendapat majoriti yang tidak memihak kepada pendapat peribadi. Dan Nabi menunjukkan karakter seorang pemimpin yang benar-benar berpegang kepada keputusan mesyuarat. Nabi buat pengumuman selepas Jumaat.
dengan pengumuman yang menyebabkan seluruh para sahabat begitu gembira dengan pengumuman itu. Dan selepas asar pula, Nabi telah dipakaikan dengan uniform perang. Dan ada para sahabat yang rasa bersalah, kita semua tahu cerita ini. Dia rasa macam, bahaya kalau kita cuba cek balik mesyuarat tadi. Rasa macam kita ni semangat sangat, lupa pendapat Nabi, tak kita ambil berat. Bimbang-bimbang nanti ada sesuatu yang tak elok berlaku. Kerana tak ikut pendapat Nabi yang pastinya lebih diberkati. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, boleh tak kita review balik mesyuarat tadi? Nabi kata, tak boleh. Kalau kita akan kata apa? Itulah korang. Tadi tak nak dengar. Jom kita mesyuarat balik. Tapi Nabi kata, tak boleh. Kalau aku dah pakai baju perang dan pedang sudah aku keluarkan, aku tak akan masukkan balik dan aku tak akan tanggalkan baju perang selagi Allah tak takdirkan sesuatu berlaku antara aku dengan musuh. Cukup bersemangat Nabi nak melaksanakan keputusan mesyuarat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan menuju ke Uhud, para munafik telah join delegasi Nabi. Dia tidak menunjukkan protes lagi. Kalau ikutkan logik, mereka tak setuju dengan Nabi. Dia tak perlu join dah. Tetapi tengok betapa jahatnya orang-orang munafik. Dia nak hasut orang lain. Dia tak nak hasut ketika sebelum delegasi bertolak. Kesan psikologi ni banyak bila sudah dalam perjalanan. Tiba-tiba berundur ramai-ramai. Siapa tak terkesan? Jadi ketika dalam perjalanan, maknanya program nak proceed. Ketika itu program nak berlaku, ada AJK yang bermasalah ini mula menunjukkan protes. Maka dihasutnya beberapa kabilah para sahabat dalam perjalanan. Dan menurut penulis Rahib Makhtum, Safiur Rahman Mubarak Furi, Syekh Safiur Rahman, mujur dengan izin Allah, tidak ramai yang terkesan dengan hasutan Abdullah bin Ubay dan konco-konconya. Kesemua para sahabat disejahterakan daripada terpengaruh. Dan mereka semua telah selamat tiba di Uhud ketika segelintir orang-orang munafik telah berundur kembali ke Madinah. Dan apabila sampai sahaja di situ, Nabi terus merancang strategi yang saya tak nak ulas panjang sebab saya nak fokus pada sikap. Yang menunjukkan strategi Nabi sangat bijak. Tidak ada simbol kebijaksanaan Nabi dalam strategi peperangan, kecuali bagi saya yang paling menonjol adalah meletakkan satu barisan pemanah di bukit yang khusus untuk memanah. Kita ni bila bunyi je perang Uhud, dalam kepala kita, ini cerita barisan pemanah meninggalkan bukitnya. Tapi sebenarnya sebelum kita pergi pada persepsi itu, sebaiknya persepsi kita adalah ini adalah contoh kebijaksanaan Nabi mengatur strategi. Kalau ada orang di atas yang akan menembak sesiapa sahaja daripada bawah yang berperang, musuh yang datang, kita tak boleh untuk mengatasi, maknanya musyrikin tak akan mampu mengatasi Nabi. Dan Nabi pula memilih posisi yang mempunyai belakangnya bukit bukau. Ini satu strategi yang bijak. Ya, dia macam peperangan di mana tentera darat berdepan dengan satu pihak tentera darat yang juga ada helikopter. Siapa ada kelebihan? Kita tengok di Syria kan. Helikopter tu yang digunakan untuk membaling bom-bom kimia. 1,500 kanak-kanak ibu meninggal dunia dalam tempoh kurang sejam. Siapa yang mempunyai kelebihan teknologi udara, memang dia akan ada kelebihan. Sama ada di pihak yang benar ataupun di pihak yang batil. Jadi ini strategi Nabi SAW yang sangat bijak. Asalkan tentera pemanah jangan buat sesuatu di luar daripada arahan Nabi. Tetapi, sidang pendengar, ketika berlakunya peperangan ini, ada yang cuba berperang secara tidak gentleman daripada pihak musuh. Hamzah, bapa saudara Nabi, antara individu yang sangat digeruni dan paling didendami oleh musyrikin Quraisy. Ada orang yang dilantik namanya Wahsy, ya. Dia telah membunuh Hamzah secara pendekatan tidak gentleman. Orang Arab ni kalau berperang, kalau seorang lawan seorang, jangan ganggu. Tetapi ada yang membunuh secara pondan bagi saya. Dia serang daripada belakang, dia tombak Hamzah daripada jauh dan tepat kena pada perut Hamzah radhiyallahu anhu. Dan orang kesayangan Nabi ini dan orang yang paling penting yang menguatkan Islam di Mekah dulu ini telah mati syahid. Tetapi Nabi, dia tidak lemah semangat. Nabi terus membawa para sahabat berperang. Saya tak nak gambarkan detail, tetapi akhirnya para sahabat mencapai kemenangan. Ramai orang kata kematian Hamzah radhiyallahu anhu ni selepas kekalahan. Tidak. Kalau kita tengok kronologi berdasarkan apa yang saya semak,
Hamzah syahid, tetapi tidak menghalang tentera Islam mencapai kemenangan. Kerana barisan pemanah terus setia di tempat pemanah mereka. Dan tetapi isunya sekarang adalah ujian ketiga. Ujian keempat, maafkan saya. Di mana kemenangan telah berlaku, namun ada para sahabat yang tidak bersabar dengan kemenangan. Mereka menjangkakan peperangan sudah tamat dan kita sudah tahu apa yang kita semua baca. Cuma saya nak sebut apa yang Al-Quran gambarkan dalam surah Ali Imran. Satu gambaran yang menunjukkan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itulah asas kepada kekalahan ini. Ada kalangan para sahabat yang dimaafkan oleh Rasulullah di kemudiannya dan dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, mereka merasakan peperangan sudah tamat, tidak ada masalah untuk pergi mendapatkan harta rampasan perang. Kerana sudah dididik lama ketika berperang di Mekah dulu, rampasan perang ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dinantikan. Jadi para sahabat meninggalkan Bukit Uhud dan ternyata mereka lupa di sebalik berundurnya para musuh-musuh musyrikin. Ada orang yang tak undur. Dia duduk perhati daripada jauh. Namanya Khalid Al-Walid yang begitu intelijen. Dia mengambil kesempatan untuk menterbalikkan suasana. Dan suasana telah terbalik. Di mana kemenangan pada awalnya telah dirampas. Kemenangan pada awalnya telah bertukar. Di mana Khalid merancang strategi untuk menggempur barisan pemanah dari arah belakang. Dan bila tergempurnya barisan pemanah, maka bukit pemanah bukan lagi dikawal oleh para sahabat, tetapi dikawal oleh Khalid dan para musyrikin. Maka tentera Islam terkepung habis-habisan. Dan pada waktu ini, sidang pendengar, bacalah macam mana episod kepahlawanan yang ada kepada para sahabat, di mana mereka mempertahankan Rasulullah SAW sampai ke titisan darah terakhir. Disebabkan suasana begitu kritikal, begitu genting, terkepung. Macam mana tak terkepung, tuan-tuan? Bila ada barisan musuh daripada belakang, dah tak boleh beza mana tentera Islam, mana tentera musuh. Yang dah undur tadi pun datang balik bila dapat tahu berita ni. Tetapi Nabi, ini yang keempat. Bila dapat tahu segalanya sudah terbalik, Nabi menunjukkan karakter orang yang tak mengaku kalah. Nabi telah menjerit menyatakan, Ya ibadallah, Ya ibadallah, Ya ibadallah. Nabi mengingatkan para sahabat supaya jangan berundur daripada medan. Ini adalah ujian siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjerit itu ada risikonya. Risikonya apa? Orang boleh tahu mana Nabi. Maka disitulah seluruh ketumbukan musyrikin mensasarkan kematian Nabi SAW. Sebab di peperangan Badar, kata Al-Maghazi, 20 pahlawan Quraisy meninggal dunia. Termasuk Abu Jahal, dia punya pemimpin utama. Takkan perang Uhud tak nak bunuh Nabi? Jadi mereka habis-habisan nak bunuh Nabi SAW. Maka saya ringkaskan. Inilah episod di mana Nabi telah digempur habis-habisan, tinggal sampai tahap ada 2 sahabat sahaja mempertahankan Nabi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'az, seorang lagi kalau tak silap saya. Saat yang paling getir dalam hidup Nabi ketika para sahabat lari dan cuba kembali semula ke medan perang, yang mempertahankan Nabi hanya 2 orang sahaja. Nabi SAW telah terluka di baling batu sehingga lukanya besar di bahagian kening. Kedua, Nabi telah berdarah patah giginya, berdarah gusinya. Ketiga, Nabi telah terluka di bahagian bibirnya. Keempat, Nabi telah ditetak oleh satu orang musyrikin di bahagian leher. Kalau Nabi tak pakai baju besi, kita tak boleh bayang adakah Nabi masih lagi bernyawa dengan pedang ditetak ke leher. Nabi selamat, tetapi Nabi telah menyatakan Nabi mengadu berbulan-bulan sakit di bahagian belakang selepas peperangan ini. Dan yang kelima, Nabi jatuh dalam lubang. Nabi hampir terbunuh dan memang sudah tersebar berita Qutila Muhammad. Nabi sudah terbunuh. Tetapi Nabi menunjukkan karakter Nabi tetap ada. Dan di akhir sekali sidang pendengar adalah Nabi SAW menunjukkan satu contoh ketika para sahabat dalam keadaan lemah semangat. Ketika para musyrikin mendabik dada, mereka sudah mencapai kemenangan dengan kematian Hamzah. Dan larinya beberapa orang para sahabat. Namun Nabi SAW telah melakukan satu peristiwa yang bernama Hamra'ul Asad.
Ya, saya kira saya berhenti setakat itu dulu. Saya tak nak cerita Amra'ul Asad ini. Saya nak raikan dulu kalau kita ada pendengar, ada penelpon kita. Kerana cerita Amra'ul Asad ini sedang pendengar boleh baca sendiri, boleh lihat sendiri, dan saya mungkin boleh sebut nanti. Ia adalah episod di mana Nabi mengejar balik musuh. Nak tunjukkan Nabi tak putus asa. Dan tak sewajarnya kita kata dengan mudahnya Nabi kalah dalam peperangan Uhud. Kerana peristiwa Amra'ul Asad menunjukkan sesuatu yang Nabi sebenarnya tidak kalah. Wallahu a'lam. Dan juga kepada para pendengar yang ada persoalan nak bertanyakan pada yang bagi Ustaz, talian kami 0362051500 dan juga Facebook kami ikim.fm. Mungkin kita boleh raikan soalan daripada Facebook dulu Ustaz ya. Dari Muhammad Rabi'i Haji Leman. Boleh tak Ustaz jelaskan bagaimana sikap para sahabat kepada kumpulan pemanah yang meninggalkan Bukit Uhud? Sebab mungkin boleh dikaitkan ya, kalau kita lihat sekarang ni orang Islam mudah menyalahkan orang lain apabila strategi mereka gagal membuahkan kemenangan. Baik. Soalan yang baik daripada saudara Raba'ah pula. Sasul lah sekarang. Baik. Kalau orang yang tak ikut keputusan mesyuarat dan dia bertindak ikut kepala sendiri, maka orang seperti ini wajar dihukum ataupun diberikan perhatian. Tetapi apabila sesuatu keputusan bersandarkan pada mesyuarat, keputusan adalah muktamad berdasarkan pandangan majoriti, maka kita mesti mengelakkan sikap-sikap menuding jari apabila sesuatu yang kurang enak berlaku selepas mesyuarat ataupun selepas proses pelaksanaan. Mari kita belajar daripada Nabi SAW. Untuk maklumat sidang pendengar, Nabi tidak berundur selangkah pun ke belakang dalam peperangan Uhud. Dan beberapa para sahabat tidak berundur sedikit pun. Mereka berada di tempat mereka, di bukit, di Uhud itu. Musyrikin Quraisy hanya menang secara moral sahaja. Mereka menang secara moral. Mereka tak dapat harta rampasan perang. Mereka tak dapat hamba tawanan. Mereka tak dapat bunuh Rasulullah SAW. Mereka tak dapat kejar. Mereka tak dapat musnahkan Madinah pun. Dan mereka tidak berkampung pun 2-3 hari, yang menjadi kebiasaan orang Arab. Kalau diorang menang, diorang akan berkampung 2-3 hari. Dengan 5 tanda-tanda macam ni, maka tidak wajar kita kata musyrikin Quraisy menang. Sebab 5 poin saya sebut tadi tu menunjukkan ia tidak memihak kepada Quraisy. Mereka hanya menang secara moral saja. Maka Nabi bila musyrikin meninggalkan Uhud, Nabi berada di situ dan Nabi kembali ke Madinah. Nabi SAW, pertama Nabi tidak salahkan barisan pemanah. Kita boleh tengok satu ayat Al-Quran yang turun menggambarkan dan mendedahkan sikap Nabi SAW kepada para sahabat yang meninggalkan Bukit Uhud. Ayat itu berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Nabi bersikap kasih sayang. Nabi punyai suatu sikap untuk memaafkan para sahabat. Kerana para sahabat jarang-jarang benar melakukan kesilapan. Dan Nabi percaya di sana ada salah tafsiran. Dan Nabi SAW bersikap rahmat kepada mereka dan memaafkan mereka. Nabi tidak menuding jari, Nabi tidak menghukum, Nabi tidak buat mesyuarat postmortem pun. Nabi tak ada masa buat mesyuarat postmortem. Nabi terus menggerakkan para sahabat untuk kejar balik musyrikin Quraisy yang katanya tengah berkampung, yang dikatakan nak serang pula Madinah lepas kemenangan moral tadi. So saya kira sikap ini kena ada pada kita, iaitu sikap yang sebenarnya melawan arus sebenarnya. Ketika sesuatu tidak enak berlaku, tidak selari berdasarkan apa yang kita nak mesyuarat, apa yang telah kita mesyuaratkan, maka kita bersikap proaktif. Kita menjadi orang yang membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah bila sesuatu itu berlaku di hadapan mata kita. Wallahu a'lam. Maksudnya tidak ada orang kata istilah buang masa nak menyalahkan ya Ustaz ya. Elakkan kita dipanggil apa ni, ialah blaming others. Dan juga kita ada pemanggil ya di talian pada waktu ni. Mungkin kita boleh raikan pemanggil dahulu dari Encik Khairul Anwar dari Kelang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak buat pertanyaan mengenai dengan pemanah yang melarikan diri, tidak mengikuti instruction daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka mati terbunuh, adakah mereka mati dalam keadaan diredai Allah ataupun tidak? Itu saja soalan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalan yang begitu kritikal sebab dia memang tak berlaku di dalam apa yang ada dalam sirah, iaitu yang lari itu
mati dibunuh. Wallahu alam, saya tidak membaca perkara itu. Yang ada hanyalah ada lagi, iaitu ketua barisan pemanah dan beberapa lagi yang bertahan di Bukit Uhud mati syahid kerana diserang oleh Khalid Al-Walid. Yang melarikan diri daripada Bukit Uhud itu, saya tidak pasti, tidak tahu apa kesudahan mereka. Adakah mereka terus bersama dengan Nabi SAW mempertahankan Nabi, ataupun mereka terus bila Dewan dah dapat ghanimah tu, bila musuh serang balik mereka lari selari-larinya. Bagi saya, elakkan persepsi kurang baik kepada para sahabat. Mereka adalah generasi yang diampunkan Tuhan. Kita tak tahu, mungkin ada ahli-ahli barisan pemanah yang mereka ni ahli Badar. Ahli Badar, Allah sudah janjikan mereka diampunkan Tuhan. Bagi saya, kita ambil suatu pendirian yang lebih sejahtera, yang lebih tenang, iaitu mereka adalah para sahabat yang membuat sesuatu keputusan berdasarkan apa yang mereka rasa tidak ada dosa dan maksiat. Maka mereka, dan saya rasa elakkan kita mengatakan ada para sahabat yang melarikan diri dan tidak kembali. Para sahabat telah kembali mempertahankan Nabi SAW, sehingga daripada 2 orang tadi jadi 10 orang balik. Dan sehinggalah daripada 10 datang balik makin ramai, sehinggalah maruah telah berjadi kembalikan. Yang lari adalah munafikin. Itu dia. Dan kita ada soalan daripada Facebook dia, dari Nazarul Nakin. Ada individu mengatakan dalam keadaan sekarang ni, kita ambil Ibrah ni Ustaz ya. Dalam keadaan sekarang mengatakan keadaan umat Islam tidak mampu untuk melawan kekuatan tentera musuh dan perlu berundur dan fikir strategi lain. Seperti contohnya Palestin harus berundur, rakyat Mesir juga tidak perlu berdemonstrasi kerana tidak mampu melawan kekuatan tentera lawan. Malah kita kena buat-buat ataupun berpura-pura menyokong tentera Mesir untuk menjaga hubungan dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz? Masya-Allah. Soalan yang juga kritikal lah. Bagus kita punya para yang bertanyakan soalan. Dan sebenarnya kalau berdasarkan soalan tadi, dia membabitkan beberapa situasi yang berbeza-beza. Tadi ada dikatakan perlunya Palestin berundur. Dan pura-pura untuk berpura-pura. Yang kedua, perlunya Mesir kembali ke rumah masing-masing, tidak lagi keluar ke jalan raya, memikirkan strategi. Baik, pertama sekali, pada pandangan saya mengamati cerita Uhud. Cerita Uhud adalah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegas untuk tidak mahu melihat secara moralnya para sahabat, tentera Islam dan kerajaan Madinah kalah. Sebab ini soal reputasi, ini soal nama baik, ini soal kalimah Allah yang mesti sentiasa tinggi. Maka Nabi tidak mengambil banyak masa. Bahkan ketika dikatakan dalam saya baca Rahib Makhtum, ada para sahabat sedang dirawat, ada para sahabat sedang dipapah berjalan, darah masih mengalir, tak sempat dibalut lagi, Nabi terus menyuruh mereka menggempur Hamra'ul Asad. Dan Nabi kata yang boleh menggempur bersamaku ini adalah mereka yang join Uhud sahaja tadi. Tak sempat nak rawat apa pun. Maknanya, sidang pendengar, Nabi SAW, ini soal perkara yang begitu prinsipal. Dan Nabi sebagai seorang ketua bersegera untuk mengembali dan menterbalikkan keadaan, sebab ini soal maruah. Baik, dalam soal Palestin, dalam soal Mesir, saya kira konteksnya adalah berbeza. Kita mesti mengamati dengan lebih mendalam. Dan saya kira kalau kita nak bincang dengan lebih mendalam, dia akan jadi panjang. Maka bagi saya secara peribadi, kita mesti berpegang kepada prinsip. Sebagai contoh perkara prinsip dalam situasi Mesir. Kemenangan yang dicapai secara demokratik telah dirampas. Maka rakyat di Mesir mesti memilih untuk kaedah terbaik bagi mengelakkan berulangnya mereka diperintah secara rejim selama bertahun-tahun, 30 tahun lebih. Dan mereka hanya ada masa yang begitu singkat, dan cara terbaik adalah dengan menunjukkan secara aman di jalan-jalan raya. Begitulah, mereka kena bertegas dengan prinsip.
untuk tidak membenarkan rampasan kuasa secara tidak demokratik ini berlaku. Dan mereka bukan ikhwan pun, kebanyakan mereka. Mereka adalah pejuang, pencinta negara yang mahu mempertahankan demokrasi yang sudah dikembalikan di Mesir. Wallahualam. Ya. Dan mungkin kita boleh ambil satu lagi pemanggil, Ustaz, ya? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit Ustaz. Dari apa yang berlaku dalam perangan Badar dan Uhud, dua berlainan punya keadaan. Ya, satu di mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dengan Rasulullah SAW pergi dengan keadaan yang keadaan tidak sempurna. Keadaan tidak sempurna. Betul. Tetapi mereka dapat kemenangan. Tetapi sekarang ini dengan Uhud ni pergi dengan keadaan strategik yang betul, dengan keadaan yang betul, tetapi ada sikit kelemahan yang berlaku. Jadi apakah mesej yang Allah SWT nak sampaikan kita bahawa dua perkara ini berlaku dalam keadaan yang begitu rapat masanya, dan apakah mesej yang sampai kepada kita? Itu saja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dari Encik Bermanan ni, daripada Pinang. Encik Manan, soalan yang bagus. Dua sahaja yang boleh saya simpulkan sebagai mesej. Peperangan Badar dan Uhud adalah peperangan yang dipimpin sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara logiknya, bukan secara logik lah, secara sepatutnya bila Nabi ada dan Nabi pimpin peperangan, takkan boleh kalah sebab Nabi boleh berdoa dan Nabi sudah merancang strategi. Tetapi kita kena tanya balik soalan, Uhud menjadi lemah, adakah kerana silap strategi Nabi? Adakah kerana Nabi tidak berdoa? Tidak. Dia silap bukan Nabi, dia silap segelintir para sahabat yang mempunyai bacaan ijtihad mereka sendiri daripada barisan pemanah. Maka saya kira poin yang kedua, poin pertama, Nabi ada sekalipun tidak ada jaminan untuk sentiasa menang selagi tidak ada sahabat yang terus dengan sikap yang baik. Pendek kata, kita ada sebaik-baik raja, sebaik-baik pemimpin, tapi tak ada sebaik-baik tentera, tak ada jaminan. Maka peperangan Uhud, meskipun ia berlaku dalam bentuk satu persiapan yang begitu hebat sebenarnya, tetapi kerana masalah sikap, tidak mematuhi arahan dengan baik, maka Allah sengaja tunjukkan di situ, kamu ada pemimpin hebat sekalipun, tetapi kalau tidak ada sikap untuk melaksanakan kepatuhan, maka di mana-mana sekalipun organisasi akan tumbang. Maka mesejnya adalah pemimpin mesti hebat, baik. Yang di bawah juga mesti ada kualiti hebat, kepatuhan, disiplin yang hebat. Maka insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung Ustaz. Sebenarnya ada banyak lagi soalan daripada Facebook, tapi kita pun tak dapat nak meraihkan. Baik. Mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan sedikit Ustaz. Baik, saya buat kesimpulan dan insyaAllah kalau mungkin ada beberapa persoalan tadi saya akan lanjutkan ke minggu depan. Sangat menarik untuk saya tangguhkan dahulu, tawakufkan dulu jawapannya. Perang Uhud adalah sebuah peperangan yang berlaku di atas dendam kesumat musyrikin Quraisy yang kalah di medan Badar. Kita hari ini pun berperang dengan hawa nafsu kita yang juga berdendam. Begitu marah kerana ditambat, ditahan, dipenjarakan sepanjang Ramadan. Maka bulan Syawal adalah bulan di mana nafsu mula nak menguji dengan penuh dendam, syaitan juga mahu menguji. Maka marilah kita pertahankan apa yang telah kita dapat daripada Ramadan, daripada puasanya sehinggalah solat malamnya. Mari kita pertahankan apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, sebagaimana Nabi meminta barisan pemanah mempertahankan posisi mereka di Bukit Uhud. Bukit Uhud itu bagi saya seperti Ramadan. Ya, dan kita mesti pertahankan posisi kita sebagai manusia yang rasional, manusia yang ada keimanan. Jangan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan kurang waras sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang majikan. Ingat apa yang Ramadan telah tinggalkan kita, tahan diri kita, kekalkan posisi kita sebagai orang yang ada keimanan, orang yang ada kewarasan, ada akal. Jangan ikut dan tunduk kepada nafsu dan syaitan. Maka itulah mudah-mudahan mesej kita daripada cerita peperangan Uhud ni, Mas, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz, dan sebenarnya ada lagi yang bertanya kepada kita tapi kami tak dapat nak raikan. Insya-Allah kita akan panjangkan lagi ya. Contohnya macam Panda Cats Hubs. Katanya baru dapat separuh. Insya-Allah kita akan panjangkan lagi, tapi ini Ustaz dia berkenaan dengan Uhud dan sebagainya. Namun apa pun jangan lupa untuk bersama dengan yang bagi Ustaz setiap hari Isnin jam 5.15
minit petang ya. Jadi mungkin satu juga ada yang tanya, boleh tak Ustaz recommend buku untuk mereka yang nak membaca lebih lagi, mungkin sebabkan pendek topik kita ni. Saya sarankan untuk mencari sumber yang mudah. Kita boleh ambil saja kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Saya sebenarnya merujuk banyak kitab, tetapi yang untuk penanya, kitab Rahiq Makhtum yang sudah banyak diterjemahkan boleh membantu kita untuk memahami, kerana penulisnya sudah menapis banyak perkara dan kita akan dipermudahkan untuk membaca sesuatu yang insya-Allah sahih dan kronologinya begitu baik, insya-Allah. Terutamanya untuk mereka yang baru nak berjinak dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.